Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah Hadi Awang kini dalam kritikal? Wow, itu betul-betul menjadi berita yang panas dalam media sosial. Semalam, satu isu yang paling mendapat perhatian penuh ialah apabila pihak keluarga Hadi Awang menzahirkan tidak senang kerana gambar tersebar tanpa izin dan mendakwa ia melanggar privasi serta prosedur operasi standard SOP hospital. Dalam paparan gambar tersebut sebenarnya, Menteri Kesihatan Zulkifli Ahmad sempat berkongsi gambar lawatannya melawat Hadi Awang di IJN. Beliau menemui Presiden PAS itu dan memuat gambar di Facebook. Namun demikian, apa yang berlaku ialah Zulkifli buat keputusan meminta gambar itu dipadam. Kini cuma gambar beliau bersama kaki tangan IJN kekal dikongsikan. Tetapi yang berperang di media sosial ialah para penyokong Walaun dan juga para penyokong Anwar Ibrahim. Apa yang menjadi tanda tanya ialah apa rahsia sebenarnya yang mau disembunyikan, kata netizen. Walaupun kita tahu ini sebenarnya isu privasi keluarga. Perlu dihormati dan perlu dihormati. Tapi yang turut menjadi tanda tanya ialah Najib turut menyatakan perkara yang agak mengejutkan dan ada logiknya. Kata Najib pun kongsi foto lawat Hadi. Dia share gambar orang sakit boleh, kata Najib. Boleh pula ahli jawatan kuasa pusat EJK Pusat Ridwan Muhammad Nur siar gambarnya bersama beberapa mangsa nahas bas pelajar UPSI untuk tetapan awam. Datuk Seri Najib juga pernah berkongsikan gambar Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang yang terbaring di katil IJN semasa lawatannya pada tahun 2016. Itu antara reaksi orang ramai selepas Ridwan mengkritik penyiaran gambar Abdul Hadi oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Zulkifli dianggap tidak menghormati privasi dan proses rehat rawat pemimpin Perikatan Nasional PN berkenan. Yang menjadi peperangan di media sosial sekarang ialah adakah sebenarnya yang ditakuti oleh para pemimpin PAS? Adakah mereka sebenarnya takut tentang isu kesihatan Hadi Awang yang mungkin akan membawa perpecahan dalam PAS? Sebelum kita teruskan ulasan ini, saya nak perkenalkan kepada anda, ini Transfer Factor for Life. Ini bukan ubat. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan memberikan imun badan kita bijaksana, mendidik imun badan kita bukan sekadar bijaksana tetapi sangat-sangat intelijen. Dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita, kita sembuh dari semua jenis penyakit. Kita juga tidak sembuh daripada semua jenis penyakit kerana imun badan kita yang lemah dan bodoh. Imun badan yang bodoh menyerang tubuh badan kita sendiri. Tapi dengan Transfer Factor for Life, imun badan kita meningkat dan imun badan kita dididik. Akhirnya, apa saja jenis penyakit boleh sembuh dengan peningkatan daya imun badan kita. Paling penting sekali, produk ini diiktiraf oleh KKM, lulus KKM, halal dan mendapat pengiktirafan daripada doktor-doktor di seluruh dunia, ahli saintis di seluruh dunia. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera. Ingat, jangan sampai sudah teruk baru anda tercari-cari. Hubungi nombor telefon yang tertera sekarang juga untuk mendapatkan khidmat nasihat dan juga bimbingan percuma. Isu gambar Hadi Awang di IJN bukan sekadar soal privasi, tapi ia telah membuka luka lama dalam PAS. Persoalan yang selama ini cuba dielak siapa bakal ganti Hadi jika beliau uzur atau tiada lagi. Dalam politik PAS, segala-galanya berkisar pada Hadi Awang. Beliau bukan sekadar presiden, dialah ideolog, general perang saraf dan pengikut utama Blok Perikatan Nasional. Tetapi kini bila gambar Hadi terbaring di katil hospital tular, wajah pucat tanpa serban kebesarannya, PAS mula panik dalam diam. PAS cuba kawal naratif kononnya ini hanya rawatan biasa. Tapi di belakang tabir ada suara-suara dalam parti mula bertanya,
Kalau Hadi tiada, siapa akan ambil alih? Adakah Tuan Ibrahim? Tak cukup aura. Taqiyuddin? Tak cukup karisma. Ahmad Zamsuri? Baru saja kalah PRN, kata mereka. Wow. Politik dalaman PAS bukan sekadar soal agama. Ini juga medan kuasa. Dan kini, saat tubuh Presiden mula lemah, struktur dalaman parti mula retak halus. PAS lemah, PN bergoncang. Tanpa Hadi sebagai pengikut PAS dan Perikatan Nasional, hubungan dengan Bersatu makin renggang. Hadilah orang tengah, penyambung suara Melayu Islam antara PAS dan Bersatu. Kalau beliau berundur, PN mungkin akan mula retak, malah rebah sebelum PRU 16. Apa yang cuba dirahsiakan? Pendedahan gambar Hadi Awang telah menimbulkan syak wasangka kenapa Menteri Kesihatan tergesa-gesa padam gambar. Apa sebenarnya prosedur kompleks yang disebut? Mungkinkah kesihatan Presiden PAS lebih serius dari yang dimaklumkan? PAS kini berdiri di ambang ketidaktentuan. Jika Hadi tiada, bukan saja kepimpinan tergugat, ideologi dan masa depan parti juga mungkin terkubur. Tanda-tanda perubahan sudah bermula. Persoalannya, PAS bersedia atau tidak? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang kata Barisan Nasional akan tarik sokongan daripada kerajaan. Ada orang kata UMNO akan tarik sokongan daripada kerajaan. Benarkah itu berlaku? Saya akan ulas petang ini. Betulkah Barisan Nasional UMNO akan keluar daripada kerajaan? Apa akan jadi kepada UMNO dan Barisan Nasional kalau mereka keluar dari kerajaan? Dan seterusnya, kemana perginya UMNO kalau mereka keluar daripada kerajaan? Dalam satu hantaran, ada seorang pemimpin daripada pembangkang. Beliau mengatakan kononnya ada pemimpin UMNO yang rindu bersama dengan PAS. Seakan-akan UMNO ni rindu kekasih lama. Tapi netizen menyambut kenyataan pemimpin Perikatan Nasional Pembangkang itu dengan satu sendaan ataupun sindiran. Kata mereka, pemimpin ini yang kata UMNO rindu pada pembangkang itu atau PAS, dia kata PAS ni lupa diri. Adakah mereka tidak tahu bahawa mereka lah yang meninggalkan UMNO dahulu, kata beliau. Baik, jadi rupa-rupanya UMNO tidak akan bersama dengan PAS. Saya akan hurai pada petang ini kenapa UMNO tak akan bersama dengan PAS. Dan juga kalau dia bersama dengan pembangkang, apa jadi dengan UMNO? Jadikah strategi itu untuk bertahan sehingga PRU akan datang? Sebelum itu, saya nak perkenalkan kepada anda semua. Ini Transofactor for Life. Ini adalah penemuan luar biasa dalam dunia kesihatan moden. Dalam penemuan ubat, dalam penemuan yang luar biasa. Transofactor bukan ubat. Ini ialah molekul imun, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita menjadi kuat sehingga 400% dan juga membimbing dan mendidik imun badan kita menjadi kuat, menyerang penyakit daripada dalam dan menghalang kita daripada penyakit. Kalau kita ada penyakit, inilah jawapan kepada masalah penyakit anda, yaitu peningkatan daya imun tubuh badan supaya kita sehat daripada penyakit itu, kita bebas daripada penyakit itu. Produk ini produk yang halal, lulus KKM dan diiktiraf, diperakui oleh doktor di seluruh dunia. Produk ini luar biasa, ini bukan produk biasa-biasa. Siapa yang mau mendapatkan produk ini dan ingin mendapatkan konsultasi percuma berkait dengan prestasi kesihatan anda, bolehkah ia membantu bebas daripada penyakit anda? Sila dapatkan nomor telefon yang tertera dan hubungi saya. Baiklah, hari ini kita agak terkejut dengan kenyataan seorang pemimpin daripada UMNO menyatakan kononnya UMNO rindu bersama dengan PAS. Siapa kata UMNO rindu dengan PAS? Tidaklah sebodoh itu UMNO, Barisan Nasional, untuk dipatuk ular yang sama. Siapa sebenarnya yang meninggalkan UMNO dulu? PAS ni, dia lebih kurang kekasih yang belot, kekasih yang main kayu tiga. Dia bersama dengan UMNO
Tapi tiba-tiba dia jatuh cinta pula dengan Bersatu Perikatan Nasional. Mulanya bersama dalam Mufakat Nasional, bercinta. Tapi akhirnya dia jumpa Perikatan Nasional, dia jumpa Parti Bersatu, apalagi dia pun jatuh cinta jugalah dengan UMNO, dengan Bersatu. Akhirnya apa jadi? Dia tinggalkan Parti UMNO, longlai begitu saja. Tapi akhirnya pas kata, pemimpin PAS ini kata, UMNO pula rindu pada dia. Padahal itulah orang kata, cakap tak tahu malu. Macam muka tu terlalu tebal sangatlah kan, tak tahu malu. Apa akan jadi kepada UMNO dan Barisan Nasional kalau mereka keluar daripada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim ini? Satu perkara yang boleh dipastikan ialah mereka akan jadi pembangkang. Kamu ingat hidup sebagai pembangkang itu senangkah? Lihat sajalah PAS dan Bersatu. Betapa mereka sekarang ini terpenik-penik. Nak mahu menang sekali lagi, bagaikan satu perkara yang sangat mustahil. Macam memindahkan Gunung Kinabalu itu pindah ke Kuala Lumpur. Begitu teruknya nak jadi pembangkang nih sebenarnya. Lebih mudah jadi kerajaan daripada pembangkang. Dan UMNO nih, secara realitinya, mereka tak biasa jadi pembangkang. Kalau mereka jadi pembangkang, pasti banyak lagi pendedahan demi pendedahan yang tak pernah kita tahu akan ketahuan. Jadi, pada pendapat dan hemat saya, UMNO tidak akan sesekali keluar daripada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Zahid dan para pemimpin yang ada dalam kerajaan perpaduan tidaklah sebodoh yang dijangka oleh pembangkang. Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, adalah pemimpin yang boleh kita selut. Beliau inilah yang menyelamatkan UMNO ketika ada pemimpin pada waktu itu terhege-hege nak mengharamkan UMNO, Barisan Nasional. Kepingin sangat nak melihat UMNO itu diharamkan. Tapi Zahidlah yang bersungguh-sungguh mempertahankannya. Tapi ramai pula yang tak suka dengan Zahid. Mereka kata jahat. Tapi sebenarnya Zahidlah penyelamat sebenar kepada UMNO. Kalau bukan Zahid, silap-silap hari bulan, UMNO sudah tinggal jadi batu nisan. Tapi bersyukurlah mereka kini menjadi kerajaan. Mungkin ada yang jealous. PAS, Bersatu, Perikatan Nasional. Mungkin jealous dengan kedudukan Parti UMNO, Barisan Nasional. UMNO kecil kerusi, kemenangannya kecil. Begitu juga dengan PKR. Mereka tidaklah sebanyak kerusi yang dimiliki oleh PAS dan Perikatan Nasional, tetapi menjadi pula kerajaan. Nah, itulah saya memberikan ramalan UMNO Barisan Nasional tak mungkin akan hianat meninggalkan kerajaan perpaduan ini. Dan saya jangkakan pada PRU akan datang, mereka akan bekerjasama dan sapu habis kerusi yang ada. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini, 10 NGO bergabung saingi payung besar Mahathir. Wow. Apa sudah jadi dengan persaingan-persaingan begini? Masing-masing nak menjadi hero, masing-masing nak menjadi pejuang. Tapi sebenarnya, siapa sebenarnya yang berjuang? Dan apa sebenarnya yang mereka nak perjuangkan, itu yang menjadi tanda tanya dalam kalangan netizen, khususnya kepada peserta-peserta payung besar ini. Kata mereka, kenapa baru sekarang, kenapa tidak dahulu? Kenapa tiba-tiba sekarang bersaing sesama sendiri? Apa yang mengejutkan kita ialah ada 10 NGO ini bergabung menyaingi payung besar Mahathir. Siapa yang terlibat? Mendapatkan sokongan parti-parti dalam kerajaan Madani, sejumlah 10 NGO bergabung di bawah Gerakan Kesejahteraan Umat Malaysia GKUM dalam usaha menolak payung besar pimpinan Dr. Mahathir Mohamad. Pengerusi GKUM Amidi Abdul Manan berkata, mereka menolak gerakan yang dinamakan sebagai Sekretariat Orang Melayu itu kerana ia bertitik tolak daripada politik kebangsaan yang sempit. Kata mereka, atas kesedaran itu, perpaduan rakyat adalah teras yang tidak boleh diketepikan, dirosakkan maupun dipermainkan. Amidi juga merupakan pengarah Jabatan Pemahaman dan Pemantapan Agama PKR.
Saudara-saudara sekalian, inilah yang menjadi pertanyaan banyak dalam kalangan netizen. Apa sebenarnya yang mereka nak lakukan? Tapi sebelum itu, kita nak berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Ini bukan ubat. Ini ialah terapi imun yang membantu kita meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Kita kena penyakit secara umumnya kerana imun badan yang lemah. Kita sukar untuk sembuh daripada penyakit juga kerana imun badan yang lemah atau bodoh. Transfer Factor for Life meningkatkan daya imun badan kita, mendidik imun badan kita untuk melawan penyakit daripada dalam, untuk kita kuat melawan penyakit dan sembuh. Produk ini adalah produk bukan obat. Dan produk ini adalah produk yang lulus KKM, diperakui oleh seluruh doktor di seluruh dunia dan juga halal. Siapa yang berminat untuk mendapatkan produk ini, sila hubungi nombor yang tertera dalam video ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, masih bercakap tentang payung besar yang bersaing-saing di kalangan mereka. Amidi yang juga merupakan pengarah Jabatan Pemahaman dan Pemantapan Agama PKR. Kata beliau, kami dengan ini menggerakkan hasrat kesejahteraan yang dinamakan GKUM dan menyeru sama ada pemimpin atau masyarakat agar berikhtiar mewujudkan kepribadian, politik, ekonomi, sosial, teknologi dan takbir urus yang sejahtera. Katanya pada sidang media di Kuala Lumpur hari ini. Pada 4 Jun lalu, Dr. Mahathir mengumumkan penubuhan jawatan kuasa Sekretariat Orang Melayu bagi menghimpunkan orang Melayu di bawah satu payung besar. Bekas Perdana Menteri 2 kali itu berkata jawatan kuasa itu antara lain akan menjadi platform bagi menyelesaikan masalah orang Melayu yang gagal ditangani oleh kerajaan. Dia juga berkata ia boleh bagi membolehkan orang Melayu kembali menguasai kerajaan. Sementara itu, antara NGO yang bergabung di bawah GKUM adalah Pertubuhan Wadah Pencerdasan Umat Malaysia Wadah, Pertubuhan Ikram Malaysia Ikram, Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, Pertubuhan Haluan Malaysia Haluan, Dewan Perniagaan Islam Malaysia DPIM, dan Pertubuhan Kumpulan Profesor G70. Amidi berkata penubuhan gerakan itu turut diaspirasikan oleh PKR, Majlis Hal Ehwal Agama UMNO dan Amanah. Kami mewakili NGO ingin menzahirkan rasa kasih dan sayang terhadap agama, bangsa dan negara kami. Kami sedar Malaysia sebagai sebuah negara dibina atas kepelbagaian latar sama ada agama, bangsa dan budaya, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Adakah Anda dapat melihat gerakan ini dapat menandingi Mahathir ataupun adakah mereka sama-sama akan senyap dan tidak akan berfungsi dengan lebih berkesan? Kalau Anda suka, sila share, tinggalkan komen Anda dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim menang besar. Kalau selama ini ramai orang yang menganggap Anwar Ibrahim sebagai gagal, sebenarnya itu adalah penipuan belaka. Sebenarnya itu satu fitnah yang luar biasa. Hari ini kita digemparkan dengan berita Malaysia naik 11 anak tangga WCR 2025. Ini satu berita yang memang sangat luar biasa. Ini bukti reformasi kerajaan Madani berhasil. Saudara, apapun orang kata, sebenarnya kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan yang mencapai KPI. Pencapaian membanggakan Malaysia dalam laporan penerapan daya saing dunia WCR 2025 memberi petunjuk jelas bahawa usaha reformasi Kerajaan Madani sedang membuahkan hasil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia mampu melonjak lebih jauh dengan tekad politik, iltizam seluruh jentera kerajaan serta kerjasama erat sektor swasta. Menurut beliau,
Prestasi memberangsangkan dalam perdagangan kecekapan, pentadbiran dan persekitaran pelaburan menjadi asas kukuh kepada kemajuan ekonomi yang inklusif dan mampan. Alhamdulillah, Malaysia mencatat lonjakan membanggakan dalam WCR 2025 apabila naik 11 anak tangga ke kedudukan 23 daripada 69 ekonomi berbanding tempat ke-34 tahun lalu, kata Anwar Ibrahim. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, saya nak perkenalkan kepada anda, ini Transovictor for Life. Ini ialah terapi imun terbaik yang ada di dunia. Transovictor for Life mendidik dan meningkatkan daya imun badan kita menjadi kuat, meningkat sehingga 400%. Secara umumnya dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana daya imun tubuh badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang jadi bodoh. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan dan dengan menjadi bijaksananya imun badan kita, penyakit tidak akan melekat dalam badan kita, bahkan sembuh daripada dalam kerana imun badan kita yang melawan daripada dalam. Bagi mereka yang faham tentang konsep imun, pasti anda tidak akan tunggu lama-lama. Anda pasti akan mendapatkan produk Transovictor for Life ini. Jangan tunggu lama-lama. Dan untuk makluman, produk ini diperakui oleh semua doktor di seluruh dunia. Produk ini lulus KKM. Produk ini adalah produk yang halal. Produk ini tersenarai dalam PDR yang menjadi rujukan doktor di seluruh dunia. Sila dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Baiklah saudara-saudara sekalian. Ini adalah pencapaian terbaik sejak 5 tahun dan merupakan petunjuk jelas bahawa usaha reformasi kerajaan Madani sedang membuahkan hasil, kata Anwar. Pencapaian ini milik semua rakyat Malaysia. Ia antara asas penting dalam perjalanan kita untuk meletakkan negara dalam kelompok ekonomi paling berdaya saing menjelang 2033 demi masa depan lebih cerah buat anak-anak kita. Sebelum ini, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI, Tengku Datuk Seri Tengku Abdul Aziz, menjelaskan bahawa kedudukan tahun ini merupakan pencapaian terbaik negara sejak tahun 2020. Tambah beliau, ia mencerminkan momentum pengukuhan ekonomi Malaysia serta usaha pembaharuan berterusan yang mengukuhkan hala 7 negara untuk berada dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing menjelang tahun 2033. Ujar beliau lagi, pendekatan kerajaan Madani berteraskan prinsip whole of government, membuktikan kesungguhan dalam memacu penambahbaikan dan pembaharuan struktur secara menyeluruh. Tahun lalu, media melaporkan Malaysia berada di kedudukan ke-34 daripada 67 negara WCR dan keempat dalam kalangan negara ASEAN selepas Singapura, Thailand dan Indonesia. Malaysia sebelum itu jatuh 7 anak tangga daripada kedudukan ke-27 pada tahun sebelumnya menurut laporan WCR yang dikeluarkan oleh Institut Antarabangsa bagi Pembangunan Pengurusan IMD. Kita ucapkan tahniah kepada Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim atas kehebatan pencapaian ini. Jumpa lagi.